السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mulakan pagi kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah di atas segala nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita buktikan kesyukuran kita dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memandang kita dengan pandangan belas kasihan, lalu Allah Subhanahu wa taala angkat wabak yang sedang kita hadapi ini dan mengembalikan keamanan serta kesejahteraan kepada kita umat Islam dan seluruh rakyat Malaysia di tanah yang tercinta ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada ayat yang ke-173 daripada surah Ali Imran. Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Yang bermaksud mereka juga ialah yang diberitahu oleh orang-orang, yakni pembawa berita kepada mereka, bahawa kaum kafir musyrik telah mengumpulkan tentera untuk memerangi kamu. Oleh itu hendaklah kamu gerun kepadanya. Maka berita itu makin menambahkan iman mereka, lalu berkata, cukuplah untuk menolong kami, cukuplah Allah untuk menolong kami, dan ia sebaik-baik pengurus, yakni yang terserah kepadanya segala urusan kami. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan pujian Allah kepada orang-orang yang beriman disebabkan sikap mereka yang sentiasa menyahut seruan dan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan tentang ayat ini, yang mana beliau mengatakan bahawa ayat ini telah turun atau menyentuh tentang peperangan, tentang ghazwah yang dinamakan dengan Badar As-Sughra. Apabila Abu Sufyan berazam untuk kembali ke Mekah setelah selesainya peperangan Uhud, yang mana Abu Sufyan mengatakan dan memanggil, menyeru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, mau'iduna mausimu badri sughra fanaqtatil biha in syi'ta. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Umar, qul lahu bainana wa bainaka dhalik insyaallah. Yang bermaksud, Abu Sufyan mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, janji temu kita untuk bertempur ialah di Badar As-Sughra. Kita akan berperang di sana sekiranya kamu mahu. Lalu Nabi SAW bersabda kepada Umar, katakan padanya, wahai Umar, jika diizinkan Allah akan berlaku pertempuran antara kami dengan kamu. Maka apabila telah sampai tempoh yang dijanjikan, Abu Sufyan telah keluar bersama-sama dengan kaumnya sehingga mereka sampai ke Maruz Zahran. Lalu Allah Subhanahu wa taala campakkan kegerunan di dalam hati Abu Sufyan, lalu dia merasa ingin patah balik dan tidak mahu meneruskan perjalanannya. Ketika itu
dia bertemu dengan Nu'aim bin Mas'ud yang sampai ke Mekah untuk melaksanakan umrah. Maka dia berkata kepada Nu'aim, ya Nu'aim, sungguhnya aku telah berjanji dengan Muhammad akan bertempur di musim Badar. Sedangkan tahun ini adalah tahun kekeringan, tahun yang tidak subur, tahun yang tidak ada pokok-pokok dan tidak boleh untuk meminum susu. Lalu aku merasa ingin berpatah semula ke Mekah. Tetapi sekiranya Muhammad keluar, maknanya datang dan aku tidak datang ke Badar, maka akan menambahkan kekecewaan kepada kami. Maka apa kata jika engkau wahai Nu'aim pergi ke Madinah dan buatlah apa juga untuk melemahkan semangat tentera Islam, dan engkau akan kuberikan hadiah 10 ekor unta. Lalu Nu'aim pergi ke Madinah, lalu mendapati tentera Islam sedang bersiap-siap. Lalu Nu'aim mengatakan kepada mereka, apalah yang kamu lakukan ini? Musuh-musuhmu akan mendapatkan kamu di rumah-rumah kamu dan akan membunuh ramai dalam kalangan kamu. Maka sekiranya kamu yang keluar mendapatkan mereka, tidak akan pulang semula walaupun seorang dalam kalangan kamu. Maka hasutan ini telah sedikit sebanyak memberi kesan pada sebahagian daripada sahabat Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bila melihat keadaan itu, Nabi bersabda, demi Allah, akan aku keluar bertemu dengan musuh-musuh Allah itu walaupun dalam keadaan bersendirian. Kemudian Rasulullah SAW telah keluar bersama beberapa kumpulan dalam kalangan sahabat. Lalu mereka sampai ke Badar As-Sughra, iaitu kawasan berair bagi Bani Kinanah, yang mana tempat tersebut merupakan tempat pasar, tempat mereka mendirikan pasar yang mereka berkumpul padanya setiap tahun 8 hari. Kerana itu dinamakan sebagai musim, iaitu saat dan ketika, iaitu 8 hari yang mereka berkumpul untuk berjual beli di sana. Tetapi Nabi SAW ketika itu tidak bertemu dengan sesiapa pun dalam kalangan tentera musyrikin. Yang mereka temukan hanyalah orang-orang yang berjual beli ketika itu, dan mereka pun melakukan jual beli dan mendapat keuntungan dengan perniagaan tersebut dan kembali semula ke Madinah dalam keadaan selamat. Adapun Abu Sufyan dan tentera-tenteranya telah berpatah semula ke Makkah setelah mereka sampai ke Marruz Zahran. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dikatakan juga golongan ataupun mereka yang ditemui oleh Abu Sufyan ketika hendak keluar daripada Mekah itu ialah satu kumpulan daripada Bani Abdul Qais, dan Abu Sufyan telah berkata-kata dengan mereka seperti mana yang dikatakan kepada Nu'aim bin Mas'ud ketika mana Abu Sufyan ingin kembali semula, merasa ingin kembali semula ke Mekah setelah Allah Subhanahu wa taala mencampakkan rasa kegerunan di dalam hatinya untuk bertempur dengan tentera-tentera muslimin. Ala kulli hal, dalam menjelaskan sababun nuzul ayat ini terdapat beberapa riwayat yang lain daripada para ahli tafsir, maka memadailah dengan apa yang telah kita sebutkan tadi. Adapun dalam sambungan firman ini, Allah berfirman, alladzina qala lahumun nas, iaitu golongan yang telah berkata kepada mereka annas, manusia yang pertama kali disebut dalam ayat ini, iaitu alladzina qala lahumun nas. An-nas di sini ialah jama'atu Bani Abdul Qais, merujuk kepada sekumpulan daripada kalangan Bani Abdul Qais, ataupun an-nas ini merujuk kepada Nu'aim bin Mas'ud. Sedangkan an-nas yang kedua, iaitu dalam ayat ini, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, ia merujuk kepada Abu Sufyan dan yang bersama-sama dengan Abu Sufyan. Maka alif lam di sini dipanggil alif lam ahdiyah, dan alif lam atau an-nas yang pertama itu, yang kedua itu bukanlah an-nas yang sama yang disebut kali pertama. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang mereka, iaitu golongan yang cuba untuk melengah-lengahkan atau melemahkan
melemahkan semangat tentera-tentera Islam. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, iaitu sesungguhnya musuh-musuh kamu, tentera-tentera musyrikin termasuk Abu Sufyan dan kawan-kawannya, telah berkumpul dengan tentera yang sangat ramai untuk memusnahkan kamu atau menghancurkan kamu. Fakhshawhum, maka takutilah kamu terhadap mereka. Janganlah kamu keluar untuk berperang dengan mereka. Dan inilah perang saraf yang cuba dilancarkan oleh Abu Sufyan. Cuba menghasut melalui seseorang dan ataupun sekumpulan yang diutuskan untuk melemahkan semangat tentera-tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah para sahabat Nabi ini merasa takut atau merasa bimbang dengan kata-kata ini? Jawapannya tidak. Mereka tidak memperdulikan atau tidak menghiraukan sama sekali percubaan jahat melalui hasutan ini, kerana iman mereka adalah iman yang sebenar-benarnya. Jihad mereka adalah jihad yang sebenar-benarnya. Maka pergantungan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu Allah rakamkan dengan firman-Nya, fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bermaksud kata-kata yang dilemparkan oleh orang yang cuba menghasut mereka, cuba melemahkan semangat mereka, tidak melemahkan semangat mereka atau tidak berjaya, tetapi sebaliknya menambahkan keimanan mereka, menambahkan keyakinan mereka di atas keyakinan, ketegasan di atas ketegasan. Lalu mereka dengan penuh berani, dengan penuh semangat mengatakan dengan penuh kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami, cukuplah Allah bagi kami tentang apa yang akan kami lalui, tentang apa yang akan kami temukan, iaitu pertempuran dengan musuh-musuh kami. Hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami. Wa ni'mal wakil, dan Allah itu adalah sebaik-baik al-wakil. Al-wakil bermaksud Allah yang maha membantu, yang akan menjadi penolong, pembantu, pembela. Dan Allah lah Tuhan untuk diserahkan segala-galanya oleh kami, kerana kami berjuang semata-mata kerana agamanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil merupakan suatu frasa yang sangat penting, yang menjadi sebutan, yang menjadi zikir yang dilafazkan oleh orang-orang yang beriman, oleh para pejuang agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sama sekali tidak gentar dengan apa jua yang akan mereka tempuhi dalam peperangan mereka. Dan ini merupakan suatu dalil yang jelas menunjukkan betapa kukuh dan teguhnya iman mereka dan kepercayaan mereka kepada Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun musuh mereka begitu ramai, walaupun persiapan musuh mereka lebih lengkap, tetapi mereka hanya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.